Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama beberapa agensi kementerian akan melaksanakan 3 mekanisme bagi meningkatkan piawaian kualiti dan jaminan keselamatan produk makanan halal di semua rantaian. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, semua inisiatif itu penting bagi memastikan berurusan kemasukan produk daging import halal dari luar negara ke Malaysia terjamin. Sebelum ini, premis yang mengeluarkan 3 jenis produk makanan itu dipercayai gagal memohon sijil halal yang diperakui. Pihaknya turut akan membuat laporan kepada Jabatan Kesihatan Negeri Selangor untuk tindakan lanjut berikutan premis terpabrik yang beroperasi dalam keadaan tidak bersih. Sementara itu, beliau turut menasihatkan pengguna supaya sentiasa peka terhadap halal yang tertera pada bungkusan makanan. Meskipun kerajaan memasukkan kelulusan kuota permit import EP bagi beberapa bahan makanan, namun sebarang kemasukan makanan halal tetap tertaluk kepada Perangkat 5/1 Perintah Perihal Dagangan Perakuat dan Penandaan Halal 2011. GQI 0003 Islamic Economic Institution Grup 23 Keperluan Syariah untuk Halal Produk Nur Syuhada Fahana binti Uthman, Nur Farahid binti Musa, Indu Syanar anak perempuan Jaya Kemaran, Nuriwani binti Ibrahim dan Nur Syahira binti Khairul Azam. Assalamualaikum. Kami pergi kepada pengenalan kepada konsep halal. Konsep halal daripada sudut syariah perlu difahami dengan menyeluruh kerana halal bukan sekadar bermaksud produk yang boleh dimakan dan digunakan dari segi hukum syarak, tetapi memastikan manusia hanya memilih produk yang halal, berkualiti dan berkhasiat. Bagi menjamin kehalalan produk, Malaysia memiliki kerangka perundangan yang menyeluruh dengan melantik pihak berkuasa dan agensi tertentu bagi tujuan pelaksanaan dan penguatkuasaan undang-undang bagi mengelak penyelewengan dan penipuan. Seterusnya, kita pergi kepada definisi halal. Perkataan halal berasal daripada kalimah Arab iaitu halal, yahilun, hilan, wahalalan yang bermaksud dibenarkan atau dibolehkan oleh hukum syarak. Dari sudut istilah syarak, halal didefinisikan sebagai sesuatu yang harus, yang diizinkan di sisi syarak. Sesuatu perkara dianggap halal dalam Islam selagi tiada nas atau dalil yang menunjukkan ia adalah haram. Seterusnya, kita pergi kepada definisi syariah. Syariah dari segi bahasa bererti jalan yang lurus, tempat keluar sesuatu dan jalan ke tempat air minum. Dari segi istilah pula, ia adalah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya pada perkara agama, iaitu daripada hukum hakam yang berbeza, antaranya wajib, sunat, harus, makruh dan haram, sama ada ianya diambil dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi melalui kata-katanya ataupun perbuatannya ataupun ikrarnya, iaitu persetujuan. Apakah yang dimaksudkan dengan haram? Haram ialah perkara yang dilarang oleh syarak untuk dilakukan secara larangan yang pasti, dan bagi yang melanggar larangan ini akan dikenakan hukuman di akhirat. Bahkan ada yang dikenakan hukuman yang ditetapkan oleh syariat di dunia. Haram berasal dari perkataan Arab haruma, yarumu, hurman dan haraman yang bermaksud sesuatu yang dilarang atau dilarang. Skop dilarang merangkumi semua aspek kehidupan manusia, termasuk barang-barang makanan atau masakan seperti daging atau hidangan seperti yang dilakukan dengan halal. Terdapat 2 jenis haram, iaitu haram li zatihi dan haram li ghairihi. Haram li zatihi bermaksud perkara yang telah diharamkan pada asalnya. Hal ini kerana haram li zatihi ini boleh memberi kesan kemudaratan secara total atau jauh lebih banyak. Jika perbuatan haram ini dilakukan walaupun tanpa alasan, ianya tetap haram sama sekali dan implikasinya perbuatan tidak sah. Contoh, arak adalah haram. Penjualan arak dan transaksi yang telah dilakukan dianggap tidak sah dan haram. Haram li ghairihi bermaksud perkara pada asalnya halal namun kemudiannya berubah menjadi haram dengan sebab wujudnya faktor luaran. Contoh seperti membeli atas belian orang lain atau penggunaan lemak babi dalam gelatin. Apakah syubhah? Syubhah ialah perkara yang tidak dapat dipastikan kedudukannya. Hukumnya sama ada halal atau haram.
Sebagai contoh, terdapat keraguan tentang masakan orang bukan Islam kerana percampuran bahan dan alat yang digunakan semasa memasak. Terdapat dua jenis syubhah. Yang pertama, syubhah dalam hukum. Yang kedua, syubhah pada perbuatan. Syubhah dalam hukum bermaksud suatu perkara atau perbuatan yang tidak mempunyai bukti jelas daripada Al-Quran dan Al-Sunnah walaupun selepas melakukan ijtihad. Yang kedua, syubhah pada perbuatan. Syubhah pada perbuatan bermaksud hukum halal dan haram yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi status perbuatan tidak dijelaskan dengan terperinci. Contohnya, seseorang menemui buah di sempadan kebunnya dan jirannya dan tidak dapat dikenal pasti buah itu milik siapa. Buah itu dianggap syubhah. Satu hadis berkaitan syubhah diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anha. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak peduli akan apa yang diambil, apakah dari hasil yang halal atau yang haram. Hadis riwayat Al-Bukhari. Merujuk kepada penggunaan sesuatu bahan sehingga ia mengalami transformasi sepenuhnya, menjadikannya bukan lagi bahan asal. Ia ditakrifkan sebagai apabila sesuatu bahan asal kehilangan ciri-cirinya kerana ia terurai dalam kuantiti air atau cecair yang lebih banyak sehingga menjadi larut di dalamnya yang memberi kesan kepada perubahan hukum. Contohnya, jika air najis ditambah ataupun dimasukkan ke dalam jumlah air bersih yang besar, air itu dianggap bersih apabila ia didapati tidak berwarna, tidak berbau ataupun tidak berasa tidak menyenangkan. Dalam konteks produk halal, istihlak adalah relevan apabila sebatian atau bahan mengalami transformasi lengkap, mengubah keadaan asalnya sehingga ia menjadi bahan yang baru dan dibenarkan, iaitu halal lah. Sebagai contoh, proses penapaian boleh menghasilkan transformasi tertentu bahan menjadi bahan yang dibenarkan. Istihalah adalah proses transformasi yang mengubah bahan asal menjadi bahan yang berbeza, menjadikan produk akhirnya yang dibenarkan iaitu halal, walaupun bahan asalnya tidak halal. Sifat fizikal atau sifat bahan itu berubah, tetapi zat bahan itu kekal, iaitu tidak berubah. Menurut Majlis Penyelidikan dan Fatwa Eropah, istihalah ialah apabila zat dan juga sifat bahan berubah untuk berubah daripada satu bahan kepada yang lain. Ia mengubah hukum dengan caranya seperti mengubah anggur menjadi arak adalah haram, tetapi mengubah arak menjadi cuka adalah halal. Secara ringkasnya, istihlak dan juga istihalah ni dia melibatkan konsep transformasi dan idea utamanya ialah produk akhir tersebut haruslah halal walaupun bahan asalnya tidak halal. Konsep-konsep ini digunakan dalam konteks Undang-Undang Makanan Islam untuk memastikan bahawa produk akhir itu dibenarkan untuk dikonsumi mengikut hukum syariah. Terdapat beberapa peraturan dan piawaian halal yang telah mentakrifkan makanan halal seperti yang pertama, tidak terdiri daripada mengandungi apa-apa bahagian ataupun benda dari binatang yang dilarang oleh hukum syarak atau yang tidak disembelih mengikut hukum syarak dan fatwa. Yang kedua, tidak mengandungi apa-apa benda yang najis mengikut hukum syarak dan fatwa. Dan yang ketiga, tidak memabukkan mengikut kepada hukum syarak dan juga fatwa. Keempat, tidak mengandungi mana-mana bahagian ataupun anggota manusia atau hasilan daripadanya yang tidak dibenarkan oleh hukum syarak dan fatwa. Yang kelima, tidak beracun ataupun memudaratkan kesihatan. Yang keenam, tidak disediakan, diproses ataupun dikilangkan menggunakan apa-apa peralatan yang dicemari najis mengikut kepada hukum syarak dan fatwa.
Yang ketujuh, tidaklah dalam masa menyediakan, memproses ataupun menyimpannya bersentuhan, bercampur ataupun berdekatan dengan apa-apa makanan yang haram. Okey, antara keputusan hukum di Malaysia berkaitan dengan produk berasaskan istihlak dan istihalah. Yang pertama, penyuntikan highly purified insulin daripada babi. Hukum menyuntikkan insulin daripada babi bagi tujuan perubatan pesakit kencing manis adalah harus kerana dianggap sebagai keadaan darurat. Yang kedua, gelatin dalam ubat. Penggunaan gelatin dalam ubat pada masa kini dianggap diharuskan kerana dianggap sebagai keadaan yang darurat. Namun, jika sudah ada bahan halal yang dapat menggantikan gelatin tanpa merosakkan ubat tersebut, penggunaan gelatin tidak lagi diharuskan. Industri halal di Malaysia sangat berkembang maju memandangkan majoriti rakyat di Malaysia adalah Islam dan pencarian produk halal amat dititik beratkan. Bagi menjamin produk atau halal sesuatu barang atau servis yang diberikan, halal toiban pensijilan halal perlu dimohon oleh pihak yang terlibat. Mendapatkan pensijilan halal dalam industri ini, mereka yang terlibat seharusnya memohon permohonan halal dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM. Sijil halal di Malaysia dikeluarkan oleh JAKIM tertakluk pada Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia Domestik 2020. JAKIM telah menempatkan bahawa produk IKS Muslim yang tiada logo halal tidak boleh dianggap tidak halal mahupun haram. Hal ini kerana status halal tertakluk pada bahan-bahan yang digunakan serta teknik penyediaan yang menepati syarat. Kategori permohonan halal terdiri daripada 9. 1. Produk makanan dan minuman. Kedua, produk kosmetik. Ketiga, produk farmaseutical. Keempat, premis makanan. Kelima, produk barang gunaan. Yang keenam, perkhidmatan logistik. Nombor 7 ialah rumah sembelihan. Yang ke-8, penghilangan kontrak OEM. Yang terakhir ialah produk peranti perubatan. Akreditasi halal dianggap sebagai benchmark untuk keselamatan makanan, jaminan kualiti dan indikator lain yang berguna bukan sahaja untuk pelanggan Muslim tetapi juga bukan Muslim. Pensijilan halal boleh memberi manfaat kepada perniagaan dalam pasaran yang dinamik dengan menunjukkan kepada pengguna Muslim dan bukan Muslim bahawa produk tersebut memenuhi piawaian kualiti tertinggi dan dihasilkan mengikut Undang-Undang Islam. Badan Pensijilan Halal menggabungkan konsep Good Manufacturing Practices GMP. Yang kedua, Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP. Prosedur yang dijalankan untuk menghilangkan, mengurangkan dan mengawal bahaya fizikal, kimia dan biologi dalam persekitaran pemprosesan. Bagi sistem pensijilan halal, organisasi pengesahan halal menyediakan perkhidmatan audit dan pengesahan yang dikenakan bayaran tetap atau bayaran berasaskan jumlah. Ia adalah pengasasan produk terutamanya bahan-bahan dan proses pengeluaran yang membolehkan pengeluar meletakkan logo halal HCO pada kemasan produk. Pensijilan halal di Malaysia, JAKIM merupakan institusi yang berkuasa untuk menangani isu pengesahan halal di negara ini. Institusi ini mempunyai kuasa untuk mengeluarkan sijil halal untuk produk domestik dan multinasional. Manakala JAIN ataupun MAIN, iaitu Jabatan Agama Islam Negeri pula, mempunyai kuasa untuk mengeluarkan sijil halal untuk produk tempatan. Industri halal di Malaysia tidak hanya diuruskan oleh satu institusi sahaja, tetapi ia melibatkan banyak institusi yang lain. Ini menunjukkan bahawa isu halal di Malaysia adalah luas. Semua institusi ini disatukan dan berkait antara satu sama lain. Contohnya, sekiranya negara kita memerlukan daging lembu import, maka Kementerian Perdagangan mempunyai kuasa untuk menentukan sama ada daging tersebut boleh diimport ke dalam negara ataupun tidak. Seterusnya, syarat umum untuk persijilan. Antara syarat umum untuk persijilan halal ialah memastikan sumber bahan mentah atau bahan-bahan yang digunakan adalah halal dan selamat. Bahan mentah yang diperolehi daripada haiwan mestilah mempunyai sijil halal yang sah. Sumber bahan mentah berasaskan haiwan yang diimport
hendaklah berasal daripada kilang yang diluluskan oleh JAKIM dan Jabatan Perkhidmatan Veterina. Seterusnya, prosedur permohonan sijil halal. Di Malaysia, terdapat beberapa prosedur yang perlu dilaksanakan oleh pemohon untuk mendapatkan sijil halal. Yang pertama adalah permohonan dilakukan melalui sistem MyHalal. Seterusnya, dokumen sokongan hendaklah diserahkan kepada JAKIM atau JAIN setelah borang permohonan dihantar secara online. Yang kedua, permohonan yang lengkap akan menerima surat bayaran caj perkhidmatan persijilan sekiranya permohonan yang dihantar tidak lengkap, ia akan ditolak oleh sistem MyHalal secara automatik. Prosedur yang ketiga adalah permohonan bagi restoran berangkai atau franchise akan diuruskan oleh JAKIM. Seterusnya, caj atau fee yang dikenakan kepada pemohon, caj tersebut adalah ditetapkan mengikut skim pensijilan halal Malaysia dan kategori industri serta tertaluk kepada perubahan. Seterusnya, pembayaran hendaklah dibuat dalam tempoh 14 hari bekerja. Permohonan akan ditolak secara automatik sekiranya tiada bayaran dibuat dalam tempoh tersebut. Dan yang terakhir, pengauditan akan dilakukan setelah permohonan memenuhi semua prosedur yang ditetapkan. Pegawai audit yang dilantik hendaklah bukan terdiri daripada ahli panel pengesahan halal. Kita pergi kepada kesimpulan. Semua pihak perlu memainkan peranan yang berbeza dengan matlamat yang sama untuk menyedarkan pengguna tentang kepentingan pengambilan produk halal. Jabatan Agama Islam di negeri Malaysia perlu mendedahkan maklumat terkini produk halal kepada umat Islam selaras dengan amalan Islam sebagai cara hidup. Usaha berterusan menyebarkan maklumat mengenai isu-isu terkini produk atau perkhidmatan halal pasti akan membantu pengguna supaya lebih peka dalam membuat keputusan yang bijak tentang penggunaan makanan atau perkhidmatan mereka.